وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya duk tengok tulisan Al-Quran, khat Al-Quran daripada hujung sini sampai hujung sana. Alhamdulillah, belah kanan saya innama ya'muru masajidallah, belah kiri saya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, depan saya tu wa aqimus salah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, hujung belah sana tu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'addat lil muttaqin. Jadi saya tengok ayat tu seseronok, tengok ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ard, dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah. Wasari'u, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Sari'u, bersegeralah kamu semua. Allah kata wasari'u, bersegeralah kamu semua ila maghfirah, kepada keampunan daripada Tuhan kamu, min rabbikum. Sebab apa ya Allah Ta'ala suruh kita ni cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat kembali kepada Allah? Sebab kata Allah, aku sediakan syurga ni seluas langit dan bumi. Wa jannah arduhas samawati wal ard, disediakan bagi kita ni syurga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Baik, Allah Ta'ala sebut kepada kita, pertama, cepat-cepat minta ampun. Sebab apa? Sebab semua orang berdosa. Yang tak ada dosa maksum ni Nabi dan Rasul. Yang cakap depan tuan-tuan ni lagi banyak dosa. Hak dengar tu pun lebih kurang, kan? Lebih kurang lah ya, hak dengar tu pun. Hak cakap ni pun banyak, hak dengar tu pun banyak juga. Banyak cakap, banyaklah salah. Macam tuan-tuan ni taklah banyak dosa sangat kot. Saya banyak dosa sebab banyak cakap. Dosa kita ni habis-habis kuat bisik. Tengok-tengok aja Ustaz Kazim sampai dalam TV nampak cerah, tengok betul-betul gelap no. Itulah dosa dah. Baik minta maaf kan makcik Allah kata no. Tak kata Ustaz, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Allah Taala kata cepat-cepat minta ampun. Sebab apa? Sebab dosa kita banyak. Dan kita pun tak tahu bila kita nak mati. Pagi tadi 1.57 cikgu saya mati. Cikgu saya ni, dia yang mengajar saya berpidato tahun 86, 87. Dia mengajar saya berceramah, dia mengajar saya berpidato. Duduk di sekolah tu, saya bercakap di padang sekolah, seorang-seorang bercakap tengah hari. Pukul 12 dia kata pergi tengah padang bercakap seorang-seorang. Orang kata dia ni gila ke apa Kazim ni. Dia suruh saya bercakap tengah-tengah padang. Masuk ialah diraja, pidato piala diraja masa itu. Dia latih cara nak berbahas, cara nak berceramah. Masya Allah, dia latih saya macam latih askar. Padahal nak berceramah aja pun dia kena cancel pukul 1.57 pagi tadi. Tak ada, tak apalah, dia kena cancel 4-5 tahun. Tiap-tiap hari minta ampun ke mak. Tiap-tiap hari Allah hapus dosa.
Tiap-tiap hari orang yang sakit ni Allah hapuskan dosa dia. Lama dia sakit tak ada dosa. Sebab tu akak-akak kalau kita ni diuji dengan sakit, dosa duk gaduh apa? Allah nak hapus dosa, gaduh apa? Susah hati apa? Saya ni nak cakap utara kan, nak cakap apa sini tak ni? Nah, belasah lah apa orang tu ni. Nak cakap batu kura pun boleh. Ni sini ramai orang tu kura ni, boleh cakap tu kura. Nak cakap Banjar pun boleh, bisa ya surah Banjar ni. Ada sini kulaan ni nampak antar kureheng, boleh je tak cakap Banjar ni. Baik, kita cakap nak gaduh apa sakit? Tak gaduh apa? Allah hapuskan dosa. Janji Allah hapuskan dosa, sakit pun tak apa. Miskin pun tak apa, susah pun tak mengapa. Janji Allah hapuskan dosa. Sebab dosa kita banyak. Macam mana cara nak menghapuskan dosa? Salah satunya Allah Ta'ala uji kita. Allah hapuskan dosa kita yang ni, yang kita nak. Tapi bukan kita nak sakit. Jangan duk doa pula, ya Allah nak santau, jangan. Ya Allah nak aksiden, jangan. Tapi kalau Allah bagi, reda. Surah At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu bima atahumullah. Dan sesungguhnya orang yang reda, bersungguh-sungguh dia reda dengan apa yang Allah bagi kepada dia. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala sebut At-Taubah 59, Allah Ta'ala kata radu, reda. Redalah kamu dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Maksudnya reda sungguh-sungguh. Allah bagi ni maksudnya apa? Ada yang Allah tak bagi. Allah bagi dalam bentuk yang Allah tak bagi. Itu pun Allah tak bagi tu Allah bagi juga. Contohnya apa Ustaz? Kahwin, Allah tak bagi anak. Dalam erti kata Allah bagi tu. Allah bagi saya tak ada anak, bagi dalam bentuk tak ada, kena reda juga. Ataupun Allah bagi dalam bentuk dia bagi. Kahwin dapat anak, bagi dalam bentuk bagi. Ada yang bagi tapi tak bagi. Semuanya itu adalah pemberian daripada Allah. Baik ke, buruk ke, dapat ke, tak dapat ke, makbul ke, tak makbul doa ke, semuanya itu daripada Allah. Maka Allah sebut dalam surah At-Taubah tadi, reda dengan apa yang Allah bagi pada kita. Dan reda di situ maksudnya ialah reda sungguh-sungguh. Walau annahum, Allah gunakan perkataan dan jikalau mereka itu reda sungguh-sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, apa yang Rasulullah bagi kepada mereka, dan mereka pula berkata waqalu hasbunallah, dan mereka berkata hasbunallah, memadailah bagi kami apa yang Allah Ta'ala bagi pada kami, kami syukur. Sayu'tinallah, sesungguhnya kami, Allah akan tambahkan kepada mereka min fadlihi, Allah Ta'ala akan tambahkan kepada mereka kelebihan daripadanya. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita reda dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dan kita sebut hasbunallah, maka kata Allah, kami akan tambah kepada kamu kelebihan-kelebihan daripada sisi kami. Maknanya Allah Ta'ala akan tambahkan lagi sesuatu yang kita tak tahu apa benda yang Allah Ta'ala nak tambah kepada kita. Sebab itu bila Allah Ta'ala bagi ke, Allah Ta'ala tak bagi ke apa yang kita nak, reda. Nak sampai tahap reda itulah yang susah. Ada orang yang tak reda dengan bulu kening dia, cukup bulu kening, dah cukup gatai pula berpensil 2B. Tu macam mana? Ada yang tak reda dengan hidung, dioperate di hidung nak bagi mancung. Ada yang tak reda dengan warna kulit, cari jalan nak bagi cerah, nak bagi putih. Top up sana, sapu krim sana, sapu krim sini, akhirnya putih. Muka putih, tangan gelap. Lagi orang takut.
Akak-akak tak takut muka putih dengan hitam? Pasal apa jadi macam ni? Cuba kau redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada engkau. Merupakan satu kenikmatan yang besar, ketenangan yang besar. Bila kita ubah ketentuan Tuhan, dia tak akan jadi tenang. Bila kita tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, tak tenang hidup. Cuba redha, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi sakit pada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu dah saya sebut, bila sakit tu Allah nak bagi kita dekat, balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau balik pada Allah. Bukan semata-mata lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud ayat itu ialah engkau balik pada Allah. Sebab tu Allah bagi sakit, Allah bagi susah, Allah bagi musibah, Allah bagi bala, Allah bagi ni, sebab kita dah jauh daripada Allah. Tadi ustaz sebut saya tak tidur. Saya tak tidur bukan semalam mak ngah oi. Bukan seminggu maklum oi. Bertahun-tahun tak tidur. Bertahun. Tahun 2021 boleh kira dengan jari berapa malam je tidur. Sebab itu saya paling suka kalau saya dijemput berceramah. Saya dijemput berceramah tu saya paling suka. Sebab apa? Sebab saya nak tidur. Bila? Dalam kereta. Tidur dalam kereta, saya kata kat pembantu saya, apa jangan duduk menyembang pula aku nak tidur. Saya suka. Saya suka duduk dalam kereta, saya tidur. Sebab saya tak boleh tidur. Semalam duduk di hotel saya tak tidur. Ustaz buka tingkap, Ustaz keluar tingkap. Keluar tingkap dak lah. Saya buka tingkap lagi, hantu masuk pula. Tutup balik. Saya pengalaman saya tidur di hotel ni tuan-tuan, macam-macam benda saya jumpa. Ada saya jumpa bilik air, sekejap dia buka, sekejap dia tutup, sekejap dia mandi. Itu di Kulim. Hotel di Kulim. Jadi akak-akak kalau nak pergi Kulim, tanya saya lu hotel apa nak duduk. Tengah-tengah malam dia mandi. Pompa. Dia ni mau kena pneumonia ni. Sakit paru-paru malam-malam duduk mandi. Siapa mandi malam bilik air saya? Satu. Ada pula hotel saya duduk tuan-tuan, dia duduk main handphone. Handphone saya tak sebelah bantal. Sekali lagi dia tak kat ujung kaki pula dah. Apalah hang ni sekali. Tak balik sebelah ni. Sekali dia heret pula tak ujung kaki. Dia ni tak ada handphone dengan mak dia. Biar pergi kat dia. Biar ayah ni saya kena di Johor, hotel tepi laut di Pontian ke mana saya lupa. Duk main handphone ada juga. Itu tak apa lagi tuan-tuan. Hak duduk atas siling atau di Melaka. Duduk atas siling, saya tidur-tidur dia duduk tengok saya tengok dia. Hello saudara, gitu tuan. Astaghfirullahalazim. Macam-macam tuan-tuan hotel yang saya pergi duduk. Sebab apa? Sebab saya tak tidur. Saya hanya tidur dalam kereta. Maka bila saya tak tidur, apa yang saya kena fikirkan? Apa benda yang saya fikirkan? Saya fikirkan bahawa Allah suruh saya tobat. Allah suruh saya sembahyang tobat. Allah suruh saya buat qiyamul lail. Allah suruh saya baca Quran. Allah suruh saya berzikir. Sebab tu dia tak bagi saya mengantuk. Langsung tak mengantuk. Masuk hospital, doktor kata kita nak bagi awak tidur. Silakan. Dia bagi ubat yang paling kuat. Makan. Pukul 3 pagi doktor tu datang ke wad bilik saya. Bila dia sampai pukul 3 pagi, dia tengok saya duduk menyembang dengan nurse. Pukul 3 pagi kat depan. Dia kata, you tak tidur kan? Mana ada mau tidur? Sudah makan ubat? Sudah. Apa saya tak mau tidur? Saya kata mau tidur apa? You punya nurse cantik-cantik semua. Tak mana faham, tak faham, tak. Baik saya nyembang dengan dia orang. Tak boleh nak tidur. Sampai doktor showkan saya masuk ward psikiatrik. Dia kata, ustaz, jangan kata gila pula. Ward psikiatrik ni macam mana nak bagi ustaz tidur? Subhanallah. Maka Allah Ta'ala bagi saya tak tidur tu, kalau saya tak ambil kesempatan daripada itu sembahyang taubat, tak ambil kesempatan pada itu untuk mendirikan sembahyang malam, saya orang yang paling bodoh sekali.
Saya orang yang paling rugi sekali. Saya orang yang paling tak bersyukur sekali. Sepatutnya engkau dah tak tidur malam, engkau tak letih, siang hari kau bekerja tak penat, sepatutnya malam tu kau ibadat pada Allah. Allah bagi kau sihat supaya kau boleh sembahyang malam. Tengok-tengok saya tak habis buat. Saya kerja tengok TikTok, tengok Facebook, menyembang, tidur, berjalan semua. Alangkah ruginya. Sebab itu kalau kita ni dapat sesuatu benda, ambil kesempatan itu untuk cari pahala. Ambil kesempatan yang sedang kita lalui sekarang untuk cari jalan menghapuskan dosa. Cari jalan bagaimana nak naikkan darjat, bukan mengeluh. Bukan kita mengeluh pada Tuhan, komplain pada Tuhan, marah pada Tuhan. Tak. Cari jalan. Apa kedudukan yang Allah bagi pada kita dalam ayat tadi? Cari jalan macam mana aku boleh masuk syurga dengan jalan yang Allah bagi sekarang ni. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu minta ampun. Tadi saya sebut apa? Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Tambah sekarang ni tuan-tuan, mati punya senang. Jogging-jogging mati. Tengah duk tunggu roti canai di restoran mati. Mati mengejut banyak. Main badminton mati, naik basikal mati. Lah, duk saja-saja demam 2 hari mati. Senangnya mati. Kalau mati tengah semayang kan cantik. Mati sedang puasa kan cantik. Ini ada yang mati sedang main gitar. Duk main gitar karan tu, kena karan mati. Ada yang mati tuan-tuan tengah duk joget atas pentas. Joget makcik ni pum mati. Tak nak macam itu. Maka kata Allah, cepat-cepat minta ampun. Minta ampun pada siapa? Nombor 1 pada Allah. Nama dia taubat. Nombor 2 pada sesama makhluk. Ni banyak dosa. Ada orang telefon saya, Ustaz, macam mana nak minta maaf dengan setan? Astagfirullah. Bodoh dia. Dia tanya, Ustaz, macam mana nak minta maaf dengan iblis? Saya tanya, pasal apa? Kemarin adalah maki dia, terus tersalah sangat. Makcik oi, awaklah teruk dengan makcik. Nak minta ampun dengan setan. Dia kata kemarin dia ada maki setan. Saya kata setan iblis ni memang wajib maki. Sebab tu kita sebut na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan duk minta maaf kat setan. Minta maaf setan, makcik kata kat setan, tak payah minta maaf, memang dia makhluk terkutuk. Kena minta maaf dengan makhluk. Semalam ada orang mesej saya, dia kata, Ustaz, kucing dia sakit. Jadi dia nak bagi makan kucing tu, dia cekik tu kucing tu, cekik-cekik mampus kucing tu. Tercekik kuat. Habis itu macam mana nak minta maaf kat tumpuk, Ustaz? Mana saya tahu yang habis cekik dia berapa. Bagi makan lagu mana sampai boleh mampus kucing tu? Cekik lagu mana? Pelik-pelik. Ni dosa sesama kita ni. Yang ni yang banyak. Dosa makmum dengan Tok Imam. Tok Imam baca ayat panjang, kita kutuk dia. Awaklah yang dia baca ayat panjang, bodoh itu imam. Tapi semayang, tapi duk kutuk dia. Kita duk ambil wuduk, naik, Allahu Akbar. Cilakui betul. Dia pula jadi imam. Cilakui kita kata dia. Berapa ramai yang minta maaf dengan Tok Imam. Dan berapa ramai yang ucap terima kasih pada Tok Imam. Habis-habis semayang, Mam, terima kasih Mam. Pasal apa? Sebab imam jadi imam, saya dapat 27 kali ganda. Alhamdulillah, syukur. Ucaplah terima kasih. Berapa banyak imam yang dapat dosa dengan makmum? Saja nak ragging makmum, dia baca ayat panjang-panjang. Padat muka dia, 2 muka aku baca. Busuk hati betul itu imam ni. Allah, tuan-tuan, itu belum lagi dosa kita dengan isteri kita. Banyak dosa dengan isteri kita. Dosa bohong, dosa tak bagi nafkah,
dosa pukul isteri. Ada isteri ustaz telefon saya, suami dia pukul dia dengan paik getah. Saya kata, betul ustazah, betul ustaz, tolonglah nasihat suami saya. Dia ceramah pandai, tapi dia belasah saya dengan paik getah ustaz. Astaghfirullahalazim. Saya kata, kau api repot balik boleh. Dia terajang saya, ustaz. Tu ustaz, kita hak start ni je mana? Ustaz pun balun isteri dia dengan paik getah. Kita yang baru nak start. Dah dikabarkan pada kita, jangan pukul isteri sampai berdarah. Tak boleh pukul isteri di kepala dia. Tak boleh sampai lebam. Tak boleh sampai bengkak. Tak boleh. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Yang Allah kata, mana-mana perempuan, mana-mana isteri yang kamu takut mereka itu nusyuz. Apa yang suami kena buat? Nasihat mereka, ajarin mereka. Nombor satu, tanggungjawab kita ajar isteri kita. Kalau tak nak isteri kita nusyuz, ajar, didik, latih, nasihat isteri kita. Bukan main pukul. Ini hantar kelas mengaji tak nak. Tak nak hantar isteri kelas mengaji. Dia larang pula isteri dia masuk kelas. Ada isteri mengadu, dia kata, ustaz, suami saya tak bagi ikut kuliah ustaz di FB. Apa hukumnya ustaz? Saya tanya, pasal apa dia tak bagi? Dia kata, nanti saya minat kat ustaz. Astaghfirullahalazim. Ada juga jenis tu. Jealous tak mana tak. Ada satu opah tu, dia ketua kelas. 2-3 minggu dia tak datang. Saya tanya pada kawan-kawan dia, mana kak kita ni lama tak datang? Suami dia tak izinkan datang ustaz. La innalillah. Pasal apa? Atas suami dia marah pada dia. Kenapa pula? Sikit-sikit Ustaz Kazim, dia sampai latah pun dia sebut nama ustaz. Ustaz Kazim latah tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Ya makcik tu pun banyak lagi ustaz lain boleh latah. Bila sebut nama ustaz lain, Zu'arifin ke, Awi ke, banyak lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, tanggungjawab kita, Allah sebut ajari mereka. Tak boleh nak ajar, hantar belajar. Kita ada ustazah, kita ada asatizah, pergi mengaji supaya isteri kita jadi orang baik. Daripada awal kita kahwin dah 40 tahun, 30 tahun, berapa benda yang kita ajar isteri kita. Isteri kita dah bersih daripada haid 4 hari lepas. 4 hari lepas dah bersih haid. Hari kelima datang pula haid. Dia tanya pada kita, abang dah bersih 4-5 hari dah, ni datang pula, ni darah apa? Darah apa ni abang? Manalah aku tahu kamu punya. Nampak jawapan isteri tu? Manalah aku tahu kamu punya. Suami kena tahu apa darah ni, walaupun suami tu tak berdarah. Tak boleh dia cakap mana aku tahu kau punya. Tanya orang pula, kata dia, abang kena ambil tahu bang, ini darah fasad, ini darah haid, ini darah istihadah, ini darah apa ini? Kena belajar. Kalau tak mampu nak ajar, hantar isteri belajar. 2, Allah Ta'ala sebut, wahjuruhunna fil madaji'. Kalau masih lagi degil, melawan, pisahkan tempat tidur. Allah tak suruh pukul. Last sekali, wadribuhunna. Last sekali dah tak boleh nak buat apa, baru pukul. Dalam inilah ramai orang lelaki yang salah. Bila dia pukul isteri dia, dia buat keluar ayat Quran. Ni nampak tak? Allah kata pukul isteri. Boleh aku pukul kamu. Dia tak belajar huraiannya. Apa maksud pukul dalam ayat itu? Dia tak belajar hadis yang Nabi kata tak boleh pukul sampai lebam berdarah, tak boleh pukul bahagian kepala dia. Ini kita tumbuk isteri kita lebam.
belah kanan ni lebam, main jumpa pengurus Felda. Kenapa ni Kak Leha? Suami pukul. Minggu lagi sekali lebam belah kiri pula, dua-dua lebam macam mata panda. Itu bukan suami gentleman tu. Allah tak bagi pukul. Habis tu nak pukul dengan apa ustaz? Ambil lidi tu, itu je. Amboi besar tu je. Akak-akak bila suami pukul dengan lidi, janganlah duk menganjing pula. Tak sakit, buat. Batamok mana batamok? Batamok pula baru sakit. Tak pun diambilnya kain tuala tu, gitu je. Abang-abang kalau pukul macam tu, amboi cukup terasa dah. Itu makna pukulan dia, bukan maknanya suruh pukul sepak terjang buat smackdown. Macam John Cena pula sebelum nak smackdown macam tu dia buat kat isteri dia. Oh, jahat betul hang ni. Maka itu dosa kita dengan depa. Berapa ramai yang minta maaf. Dia kata lagi 2 bulan saya minta maaf hari raya. Hari raya baru nak minta maaf. Kok boleh raya buatnya PKP tak minta maaf. Abang tak ada maaf ke? PKP tak ada maaf ke? Tak boleh salam. Dosa kita akak-akak dengan suami. Cukuplah dosa. Bila suami kata Leha, mai tidur mai. Esok Jumaat mai tidur. Malam Jumaat buat apa? Yang mana faham tak faham sudah. Dengar tazkirah. Isteri di suami dia panggil, mai tidur mai. Isteri jawab, tidurlah dulu. Meh. Oh, anak terika baju ni. Besok ada ceramah. Yang besok mangah oi. Hak laki tu sekarang pergi tidur lah. Ngira dia je. Menjawab. Pergi tidur kat mangah, pergi tidur. Dia panggil teman tidur, pergi tidur. Orang nak serika baju ustaz, oi, besok Ustaz Kazim datang ceramah. Hak Ustaz Kazim tak penting, hak laki tu penting. Taknya pergi tuan-tuan, menganga tidur suami tu sampai ke subuh. Berapa ramai hak isteri macam tu buat layan pada suami dia. Ni dosa kita dengan anak, dosa kita dengan mak bapak, dosa kita dengan jiran, dosa kita dengan orang. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfirah, cepat-cepat minta ampun, jangan tangguh-tangguh. Sebab apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard, sebab aku nak bagi syurga seluasnya langit dan bumi. Rupanya Allah Ta'ala suruh kita minta ampun ni sebab dia nak bagi syurga. Dia nak bagi kita syurga, dan luas syurga pula seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, orang perempuan ni penuh dalam apa nama bahagian perempuan ni penuh. Siapa yang lambat duduk. Sebab apa? Sebab dah penuh. Agak-agak syurga macam tu tak? Lambat luar. Malaikat duk jaga pintu syurga. Tutup. Full house. Datang satu makcik Leha dari Jengka 20. Malaikat, oi, makcik Leha nak masuk ni. Syurga penuh makcik. Takkan seorang, tak boleh. Makcik faham tak? Syurga dah penuh, no entry, penuh. Seorang yang malaikat. Makcik faham tak? Penuh. Sesak lah ni. Hak lah sekali tu pun punggung dia betul-betul hitam pintu. Makcik nak masuk tang mana penuh. Tolonglah makcik pada faham, jauh ni. Ada agak-agak dialog tu ada tak makcik? Ada tak dialog tu di hari kiamat? Malaikat kata minta maaf, penuh. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik, pergi neraka. Agak-agak ada tak dialog tu? Tak ada. Yang ada dialog tu di dunia, minta maaf, penuh. Minta maaf, feri penuh. Minta maaf, bas penuh. Minta maaf, kapal terbang penuh. Minta maaf, masjid penuh. Yang tu ada di dunia. Di hari kiamat, syurga masuk, muat.
Siapa yang boleh masuk? Semua ni boleh masuk kalau kita nak pada syurga. Muat. Allah kata luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. Maknanya luas sungguh. Mula-mula Allah Ta'ala kata seluas langit. Masya Allah, syurga seluas langit. Luas sungguh. Kita duk tengok langit. Ini baru langit dunia. Ini langit dunia. Sama'ud dunia, langit dunia. Atas pada dia. Mana ada orang jumpa hujung langit? Saya dah kata dulu dah, yang jumpa hujung langit ni 3 orang. 3 orang saja yang pernah jumpa hujung langit. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit? Dia orang je pernah jumpa kaki langit. Nama dia Kopratasa. Jadi macam mana rupa langit tu? Tuan-tuan tanya Kopratasa. Saya tak pernah jumpa. Manusia yang pernah sampai ke langit tu Nabi Muhammad. Ustaz, hari tu di Terengganu ada seorang dia pergi ke langit juga, nama dia Ayah Pin. Oh, itu Ayah Pin, Ayah Pan lain tuan-tuan. Dia bohong punya orang. Yang lain tak pernah sampai. Kok Nabi Isa duduk di langit. Seluas langit dan bumi layak kita masuk. Sama aja boleh masuk. Kalau kita berkehendak untuk masuk, muat untuk masuk. Dan kata Allah lagi, luasnya syurga itu seluas bumi. Luas sungguh syurga ni ustaz, seluas langit dan bumi. Tapi sayang tuan-tuan, hari ni orang sebut bumi ni kecil, bulat, sedangkan Allah kata bumi tu luas. Banyak tuan-tuan, semalam saya sebut dekat stadium, berapa banyak yang kita belajar bercanggah dengan apa yang Quran ajar. Tapi kita ambil yang kita belajar, kita tinggalkan Quran. Kemudian kita kata aku beriman pada kitab. Kitab Quran kata lain, yang kita percaya hak lain. Kemudian bila datang rukun iman, percaya pada kitab. Tapi dalam realiti kehidupan, kita tak percaya hak kitab cakap. Allah kata manusia ni daripada Adam. Tapi kita belajar manusia ni daripada beruk. Teori Darwin, pakat duk belajar Darwin. Manusia daripada beruk, manusia zaman batu, manusia zaman purba, manusia duk dalam gua. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Kami ajar pada Nabi Adam semua nama-nama benda. Semua nama-nama benda sampai Nabi Adam tahu segala-galanya. Tapi kita belajar dalam sejarah, manusia dulu bodoh, tak erti bercakap, guna bahasa isyarat, duduk dalam gua. Nak menyala api pun tak pandai, nak masak pun tak pandai, makan daging mentah-mentah. Logik tak logik tuan-tuan? Pergi ambil batu belaga, nak bagi jadi api, maka dapatlah api. Tuan-tuan depan tu berlambak batu tu, makcik leha api menyalakan api dengan batu tu, boleh tak? Ambil 2 biji batu makcik leha api menyala api, saya nak tengok bila nak menyala api. Tahun depan pun tak menyala, duk totak, biar penting kau. Allah kata aku dah ajar Nabi Adam semua nama benda. Sifat dia tu daripada syurga tu datang ni. Jadi jangan kita duk percaya yang orang putih duk kata Nabi Adam tak pakai baju, Nabi Adam umi manusia yang pertama makan daging rusa, daging mentah-mentah. Siapa cakap anak Nabi Adam dah menternak, anak Nabi Adam dah bercucuk tanam, dah bertanam sayur, bertanam buah-buahan, dah bertanam makanan. Kita percaya pada Quran atau kita percaya hari ini lebih sangat pada sains, geografi yang dibawa oleh Yahudi, yang dibawa oleh Nasrani, yang tujuan dia nak menjauhkan kita daripada Quran. Di hari kiamat nak minta syurga, tapi dalam dunia ni tak percaya dengan Allah yang menurunkan Al-Quran pada kita, sedangkan syurga tu milik Tuhan. Kena betul balik tuan-tuan, banyak benda kita belajar dalam
dalam Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Quran cukup jelas sebut matahari berjalan pada paksinya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu berjalan pada tempat dia, bulan berjalan pada tempat dia, bumi yang tak berjalan. Yang kita belajar, matahari tak berjalan, bumi duk pusing matahari. Tak ke bercanggah dengan Quran? Quran kata matahari yang berpusing, Quran kata bulan yang berpusing, bumi tak pusing. Yang kita belajar, matahari duk diam, bumi duk pusing dekat dia. Dan kita tak boleh kata ini agenda ni, benda ni benda kecil je ustaz. Benda kecil kau cakap mengubah ayat Quran, menghilangkan keyakinan kita pada Quran. Itu baru masuk tentang bulan, bintang, matahari. Kita dah lari jauh tuan-tuan daripada Al-Quran. Tak malu ke kita tuan-tuan, kita duk baca Quran bulan Ramadan, nama dia tadarus, tapi kita tak percaya dengan Quran cakap, dengan Al-Quran beritahu. Sebab apa? Sebab kita meyakini dan kita diajar untuk meyakini bahawa inilah yang betul. Ada orang dia jual tanah di planet Mareh, tanah lot. Makcik tak nak beli tanah lot di planet Mareh. Dia kata di bumi ni tak boleh nak hidup lah. Mai setahun 2 kali banjir, habis reban rumah makcik. Makcik nak pindah, pergi mana? Planet Mareh. Dia jual tanah lot entah. Pihak NASA kata kita dah hantar dah kapal angkasa ke planet Mareh dan kita jumpa air di planet Mareh. Maknanya manusia boleh hidup di planet Mareh. Kalau tuan-tuan rajin pergi planet Mareh, naik bel terbang, mana makna nak pindah dah, buat felda kat Mareh. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-A'raf, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Panjang kurun. Dan sesungguhnya kami jadikan bumi ini tempat tinggal kamu, dan hanya di bumi ini ada kehidupan. Dah, di bumi ini tempat tinggal kamu, dan di bumi ini hanya ada kehidupan. Yang macam kamu sekarang ni hanya ada di bumi. Qalilam ma tashkurun, sedikit sangat kamu ni yang bersyukur. Yang tuan-tuan percaya manusia boleh hidup di bulan, boleh hidup di planet Mareh, tu siapa suruh percaya? Allah kata di bumi ni saja hang boleh hidup. Kalaulah manusia boleh hidup di planet Mareh, bila nak tertegaknya hukum? Bila nak tegak hukum? 4 orang perompak merompak sebuah kedai emas di Temerloh pagi tadi. Kerugian dilaporkan sekitar RM500,000. Pihak polis sedang mengesan perompak-perompak tersebut. Agak-agak bila kena tangkap? Esok lusa kena tangkap. Long Tiger pun kena tangkap. Nak nyorok maupun tak. Cuba bayangkan manusia boleh pergi ke planet Mareh. 4 perompak merompak kedai emas di Temerloh mengakibatkan kerugian RM500,000. Pihak polis percaya perompak-perompak tersebut telah melarikan diri ke planet Mareh. Agak-agak bila boleh tangkap entah? Makcik ni gantung tak tali, janda pun tidak, bini orang pun tidak. Mana suami kamu kat Leha? Dah pindah ke planet Pluto, kata dia. Bila nak tegaknya hukum? Yang tuan-tuan duk percaya dengan mereka kata bahawa manusia boleh duduk di sana pasal apa? Dan percaya pula bahawa alien ada. Alien ada. Mai piring terbang duk terbang.
pusing. Tu bukan alien makcik, tu drone. Orang dulu-dulu dia tak tahu drone tu binatang apa. Dia tengah-tengah malam duk makan teh tarik, minum teh tarik apa semua, tengok ada cahaya. UFO. Lari pada anak dia balik pada KL duk main. Allah Ta'ala kata dah bahawa manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya diciptakan manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Kalau kita kata ada makhluk lebih cantik daripada manusia, lebih bagus daripada manusia, ada makhluk yang lebih cerdik daripada manusia, kita dah tolak Quran. Saya ulang balik. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk kejadian. Maksud sebaik-baik bentuk kejadian tu apa? Nombor satu, rupa paras. Rupa paras kita lawa. Semua kita cantik. Semua. Cantik apa Ustaz? Hidung pesek. Hidung pesek Ustaz. Dengan sebab hidung hang pesek lah hang terkenal. Hang nampak hidung hang pesek, tapi hang tak nampak Allah bagi cerdik ke hang. Apa yang menariknya Ustaz? Saya hitam. Dengan sebab kamu hitam lah suara kamu sedap. Cuba tuan-tuan tengok orang kulit hitam, suara paling sedap orang kulit hitam. Cuba tengok Bilal bin Rabah, kulit hitam lah, tapi suara paling sedap. Sampai Nabi lantik jadi Bilal muazzin. Sampai sekarang siapa yang kulit hitam suara dia sedap. Tuan-tuan tengok penyanyi negro Michael Jackson, kulit hitam. No, penyanyi orang putih tu, walaupun dia orang putih tapi negro, orang black, semua sedap-sedap suara. Whitney Houston dulu ni, suara lah Allah Ta'ala bagi kat dia. Tuan-tuan tengok lah hak buta tu, Stevie Wonder, buta, kulit hitam. Sampai sekarang Allah Ta'ala bagi, tak nampak lagi kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi pada kita rupa paras kita ni cantik. Yang kedua, apa dia? Allah Ta'ala bagi rupa kita ni, bentuk kita ni paling senang nak buat kerja. Dia bagi kita 5 jari. 5 jari ni tuan-tuan, Allah, nak buka pisang senang, nak ramah pisang senang, nak buat cok kodok pun senang. Walaupun jari kita ni tak sama, tapi bila genggam dia jadi sama. Bila nak buka air mineral ni tuan-tuan, 4 jari belah sini, 1 jari belah sini, tuan-tuan pegang cekap, tuan-tuan pegang kuat air mineral ni. Nak ambil tak boleh, tak boleh. Padahal 1 belah sini, 4 belah sini. Cubalah Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan 2 macam ni, tuan-tuan nak pegang macam mana? Bila tak sama, jari kita tak sama, tapi bila kita pegang mikrofon, dia jadi sama. Bila kita pegang cangkul, dia jadi sama. Bila kita pegang steering, dia jadi sama. Bila nak suap nasi dalam mulut pun dia jadi sama. Nampak tak? Padahal Allah cipta jari tak sama. Cubalah Allah ciptakan jari kita ni 5 ni sama panjang. Agak-agak tuan nak makan nasi macam mana? Kak Leha balik lagi, potong jari bagi sama, ambil pembaris potong. Cuba makan nasi, nak kaut pun susah. Lalas sodok nasi lambung-lambung ngak. Allah Ta'ala bagi kita bentuk sebaik-baik dia. Ular Allah tak bagi bentuk macam kita. Allah tak bagi otak pada rimau. Allah tak bagi pemikiran kepada binatang. Allah bagi semuanya, Allah bagi pada kita. Boleh bercakap, boleh diam, semuanya. Tiba-tiba hari ni ada orang cakap ada makhluk Allah lebih canggih pada manusia. Takkah bercanggah dengan Quran? Alien lebih canggih pada manusia. Bila dia terbang, radar tak dapat kesan.
Alien lagi canggih pada manusia. Bila dia datang, orang tak sedar. Alien lagi canggih, dia kapal terbang dia lagi laju pada kapal terbang manusia. Bukankah dia bercanggah dengan Quran? Allah Ta'ala sebut manusia makhluk paling bagus. Cuba tuan-tuan tengok hari ini. 2 tahun, 3 tahun kita jadi susah. 2 tahun, 3 tahun ni kita jadi susah. Ada makhluk yang menyusahkan kita. Biar betul tuan-tuan. Adakah makhluk itu lebih canggih pada manusia? Dah keluar dah rumah, dah keluar dah naik motor, mau naik motor mak Cina ni, tiba-tiba patah balik. Balik. Suami tanya, kenapa? Face mask tertinggal. Apa masalah? Adakah satu makhluk yang betul-betul menyusahkan kita sampai kita nak pergi mana pun kena pakai menatang tu? Selapis tak cukup, 2 lapis tak cukup, sampai 3 lapis ni. Baik pakai pampers. Ambil pampers anak Allah, boh ni prop ni jalan. Takkan penyakit ni tak dapat diselesaikan? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tidak ada makhluk dalam dunia ni yang boleh mengatasi manusia. Cuba fikir. Sebab tu saya berkali-kali saya cakap, kaji balik menatang ni. Adakah Allah menciptakan suatu penyakit yang mana penyakit itu menjadikan sunnah Nabi tak sesuai? Allah kata dalam Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Al-A'raf ayat 3. Ikutlah kamu apa-apa perintah yang telah diturunkan kepada kamu, jangan ikut yang lain, kata Allah. Jangan ikut yang lain, ikut yang aku suruh, yang Nabi aku suruh. Kemudian dalam masa yang sama, Allah datangkan virus yang menjadikan manusia tak boleh ikut perintah Allah. Logik ke tak logik? Allah suruh ikut perintah dia, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan penyakit yang menjadikan manusia tak boleh ikut perintah dia. Kan pelik tu tuan-tuan. Mana mungkin satu perintah Allah dibatalkan perintah itu dengan satu penyakit? Sedangkan Nabi dah tak ada. Yang boleh mangsuh tak mangsuh ni kalau Nabi masih ada. Nabi dah cukup dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ni agama dah sempurna, selesai dah. Tak ada tokok tambah lagi, tak ada kurang-kurang lagi. Tiba-tiba ada penyakit yang menjadikan kita tak boleh ikut agama. Kan pelik. Hari ni nak salam pun takut. Siap tanya lagi, boleh salam lah. Sedangkan Nabi kata bersalamlah menggugurkan dosa. Hari ni semua ubah salam, tak macam ni. Tak mana gugur dosa kita pun tak tahu. Hak salam tu Nabi suruh, hak ni bukan Nabi suruh, tapi kita buat pasal apa? Penyakit. Biarkah penyakit boleh datang dengan salam? Biar betul kau. Allah Ta'ala bagi udara pada kita ni. Sedutlah udara ni untuk kamu. Tapi hari ni kita tak boleh sedut penyakit. Allah, kita minta pada orang, kajilah balik apa yang kita cakap dalam Quran, kita baca dalam Quran. Lain sangat dah sekarang ni, dah berbeza sangat. Kita takut tuan-tuan, secara halus kita dah mula jadi tak kena. Ni gelas bubuh air panas, teh panas. Orang tua-tua dulu kalau nak bagi sejuk, dia buh dalam piring, satgi sejuk dia minum. Orang tua mai budak-budak pula nak bagi sejuk, dia buat macam mana? Dia hembus. Kadang-kadang mak budak
Dia buat bubur kat anak dia kanji, moi. Dia bagi anak dia 7 bulan, 8 bulan. Dia hembus bubur. Mama. 2 kali mama, dia makan mama. Masuk kali ketiga, mama. Tak nak. Mak yang kenyang entah. Tu penyakit mak. Kita pun tak tahu. Orang perempuan ni, kalau dia nak susu, nak suapkan anak, mesti dia nganga tu. Mama, nampak tak? Nombor 2, orang perempuan dia nganga masa bila? Bila pakai jarum. Mesti nganga mulut. Kalau tak nak bagi nganga mulut, buh jarum tu kat mulut. Suami pula tanya, "Liha, kunci motor tak mana?" "Atas almari." Tertelan jarum tu. Buat. Okey. Ni air panas. Nabi suruh ke Nabi larang kita tiup air panas bagi sejuk? Nabi larang kan? Nabi larang. Pasal apa? Carbon dioxide yang kamu keluarkan masuk, kamu minum balik. Nabi larang. Penyakit untuk kamu. Biar dia hembus. Hari ini kita bernafas, kita nafas balik hak kita buat. Nabi tak larang. Tuan-tuan faham tak saya kata ni? Kalau air panas dilarang, bayangkan tuan-tuan bernafas benda yang sama, tuan-tuan sedut balik. Tuan-tuan bernafas, tuan-tuan sedut balik, bukan daripada oksigen. Untuk jangka masa panjang, apa akan jadi pada jantung kita? Apa akan jadi pada pernafasan kita? Menyedut balik benda yang patut dikeluarkan. Ini yang perlu dikaji. Tapi bila saya cakap macam ni, orang marah saya, Ustaz Kazim bukan ahli. Tapi yang kita bercakap ni ialah Allah sebut dalam Quran, kamu adalah makhluk yang terbaik. Mana mungkin makhluk lain boleh mengatasi kamu? Gajah tak boleh lawan kita, rimau tak boleh lawan kita, ular tak boleh lawan kita, kuman pun tak boleh lawan kita. Tapi hari ni seolah-olah kuman dah menang pada kita. Sampai dia ubah semua. Nak pergi sekolah dia ubah, nak menikah dia ubah, mati pun dia ubah cara mati. Nak mandi pun dia habis ubah. Dahsyat betul kuman ni. Bukankah ini dah bercanggah tuan-tuan? Beranilah untuk mengkaji. Beranilah keluar daripada sesuatu yang bercanggah dengan agama kita. Kalau demam denggi datang daripada nyamuk Aedes, kalau malaria nyamuk tiruk, kalaulah ada penyakit taun daripada air, denggi nyamuk, tiruk nyamuk, malaria nyamuk, kencing tikus, ni penyakit ni daripada mana? Saya ni ada kencing manis ni dalam masjid ni, separuh kencing manis, separuh lagi kena kencing. Astagfirullahalazim. Dia mesti ada punca. Pasal apa kencing manis? Makan gula, tidur tak, makan nasi sehari 10 kali, memang naik kencing manis. Setiap satu benda mesti ada punca. Pasal apa Kak Leha mengandung? Tak tahu, tiba-tiba mengandung. Biar betul Kak Leha. Itulah Kak Leha tak buat apa pun. Ya, suami ada. Hak Ustaz yang mengandung tak ada suami, hak tu pun mesti ada punca. Anak makcik tak ada siapa kahwin Ustaz, tiba-tiba mengandung. Ya ke? Mesti ada punca. Tiba-tiba penyakit ni tak tahu punca apa. Dulu dia kata kelawar. Ada tuan-tuan tengok orang musnahkan kelawar? Tak ada. Kelawar kata kelawar pun tak mengaku. Adakah benda ini dirancang, dibuat dalam makmal, disebarkan sehingga mengubah sistem kita? Allah Ta'ala jadikan Islam, Allah Ta'ala jadikan sunnah, Allah Ta'ala jadikan Al-Quran tu cantik dah, kamu ikut saja. Tiba-tiba ada benda lain yang mengubah sistem yang Allah Ta'ala turunkan.
Yang ni yang saya sebutkan tadi, kena kaji balik supaya kita ni tak lari daripada agama kita. Kita tak tinggalkan Nabi kita. Kita tak buat benda hak Nabi larang. Sebab kita nak jumpa Tuhan. Tuan-tuan nak jumpa siapa? Tuan-tuan nak minta tolong siapa di hari kiamat? Kita nak minta tolong daripada seorang laki-laki, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bila sampai di hari kiamat nak minta syafaat, Nabi tak mengaku umat. Macam mana? Nabi kata, laisa minni, kamu bukan daripada aku. Nabi tak mengaku umat. Sebab apa Nabi tak mengaku umat? Sebab waktu hidup dalam dunia, kamu laki-laki, kamu nak jadi perempuan. Nabi tak mengaku umat. Laisa minni, kata Nabi, bukan daripada aku. Jantan nak jadi perempuan. Sekarang banyak entah. Banyak dengan bangga lagi duk tanya punggung ke orang. Punggung jantan. Duk gelek. Saya perempuan tau. Suara pun jantan nak ngaku perempuan. Ada yang jadi gay, menikah dengan Mak Saleh di Jerman. Dia lelaki, suami dia lelaki, nikah, bagi bunga je. Astagfirullahalazim. Hang jantan, lelaki hang pun jantan. Tu kalau lembu pun tengok, lembu kata apa? Teruk sungguh. Tu yang lembu duk geleng kepala sambil duk makan rumput. Bodoh. Lembu pun cari betina. Nabi tak mengaku umat, orang yang buat lewat. Lagi siapa yang Nabi tak mengaku umat? Yang tak mengaku umat ni orang yang putus silaturahim. Lagi, siapa yang akan ditarik daripada telaga Kausar waktu sama-sama nak minum, malaikat humban jauh-jauh. Nabi tanya pada malaikat, mereka itu umat aku, kenapa dihumban? Selepas peninggalan kamu wahai Muhammad, mereka melakukan sesuatu yang kau tak pernah buat. Berapa banyak benda yang Nabi tak buat sekarang ni kita buat merata. Yang Nabi larang kita pakat bangga buat pula. Sampai di hari kiamat nak minum telaga Kausar, ada layak. Nak minta syafaat, ada Nabi nak bagi. Kita pegang satu ya pagi ni. Dalam kita ni yang kita dah tahu manusia yang masuk syurga dah confirm masuk syurga ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni adalah nabi yang garanti masuk syurga. Kalau begitu aku ikut Nabi Muhammad. Sebab dia dah confirm masuk syurga. Yang lain-lain belum tentu masuk syurga. Baik aku ikut Nabi, dah tentu jalan yang Nabi buat selamat. Itu. Tuan-tuan pegang. Aku nak ikut Nabi. Nabi itu dah ahli syurga. Kalau aku ikut dia, mesti aku pun masuk syurga. Ayat yang saya baca tu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kita nak masuk syurga. Kita nak minta tolong Nabi. Maka kalau nak minta tolong Nabi di hari kiamat, nama dia syafaat, ikutlah Nabi daripada sekarang. Mana yang bercanggah dengan Nabi, aku tak mau ikut, minta maaf. Tuan-tuan yang saya hormati, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan syurga itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Subhanallah. Saya orang Ipoh. Tuan-tuan sini ada orang Parit Buntar, ada orang Batu Kurau, ada orang Selangor, ada orang Jati Pahang. Tapi bila kita duduk dalam masjid, semua kita sama. Inilah istimewanya Islam. Dia tak ada nak asing-asing. Ustaz orang mana? Saya orang Perak. Okey, Perak kiblat sana. Nah, sana. Kamu orang mana? Saya orang Negeri Sembilan, kiblat sana. Kamu orang mana? Saya orang Melaka, Lahabau, sana kiblat tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan? Tak. Kiblat kita adalah sama.
Yang bezanya ialah matahari dah masuk. Jadi minta pada pengurusi masjid nombor 1, di antara benda yang menjadikan panas ialah cermin. Kena tutup lubang cermin ni supaya tak jadi panas. Nanti pasang aircon pun tak sejuk. Pasal cermin ni dia masukkan haba panas. Jadi dah sampai masanya tuan-tuan, cermin ni tuan-tuan kena tutup. Tak kira lah buah bata ke, tutup dengan apa-apa sajalah supaya tak masuk. Nak abang kita tutup, tak jadi abang, yang sini bang kena panjat bubuh sini bang, situ tak jadi tu. Ni atas ni tak sampai, kena panggil bomba. Oh betul. Sebab akan datang saya nampak masjid tuan-tuan ni kena pasang aircon. Saya nampak masjid tuan-tuan ni satu hari nanti akan jadi imarah aktif. Maka siang malam orang akan datang masjid kita. Jadi salah satu fasiliti yang penting ialah penghawa dingin. Maka kita kena buat persiapan ke arah tu. Nanti lubang-lubang angin ni semua tak ada ni. Pasal apa? Kita pasal aircon. Sebab saya nampak tuan-tuan di sini ialah orang yang lapar. Saya nampak tuan-tuan depan saya ni semua orang lapar. Lapar apa? Lapar ilmu, lapar pengajian. Dahagakan kepada ilmu. Buatlah pengajian siang malam pun tuan-tuan akan datang. Jadi jawatan kuasa masjid dah kena buat persiapan dah menyambut orang-orang yang lapar. Kita bukan lapar makanan, di rumah kita berselerak makanan. Yang kita nak ialah lapar rohani kita, lapar roh. Dulu saya buat sekolah saya tuan-tuan hanya untuk 60 orang. Sekarang sekolah saya sekali buat kuliah 1000 orang. Pengajian setiap hari 600 orang. Setiap pagi 600. Satu hari nanti masjid kita ni pun akan jadi macam itu. Sebab saya tengok taman baru nak ni semua taman muda-muda belakang. Jadi masjid kita pun kena buat yang terbaik. Hari ni saya cakap satu hari masjid kita pasang aircon. Saya rasa minggu depan dah ada orang wakaf ada aircon. Dah orang jumpa ada pengurusi, dah jumpa ada ustaz. Okey. Tak apa tuan-tuan tertutup lah. Sebab vitamin D ni bagus. Cahaya matahari ni vitamin D. Dia bagus untuk kalsium, dia bagus untuk tulang, dia bagus untuk osteoporosis. Osteoporosis ni bagus tuan-tuan. Pasal apa saya kata bagus? Sebab di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia Suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Canggih tuan-tuan, Allah ni. Al-Quran ni canggih. Dalam surah Al-Kahfi tu dia cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua. Ada dua tempat yang mendakwa Ashabul Kahfi di tempat mereka. Pertama di Jordan, kedua di Turki. Turki kata gua Ashabul Kahfi ada dalam negara kami. Jordan kata negara kami pun ada. Dua-dua tempat saya pergi tuan-tuan. Ke Jordan saya pergi nak tengok gua Ashabul Kahfi. Masuk dalam gua, tengok dalam cermin, tengok tulang tu ada, nu kubur ni semuanya ada. Bukan saya nak tengok tulang ke apa benda kan. Yang saya nak tengok matahari. Sebab dalam Quran sebut pemuda-pemuda gua, dia tidur dalam gua, matahari naik, turun. Allah cerita detail. Matahari tu naik. Bila dia naik, bayang mereka ke arah mana. Bila turun, bayang mereka ke arah mana. Nak tahu mana satu gua yang betul, tengok Quran. Quran bagi tahu ialah cahaya matahari dia naik macam mana. Ayat 19 suratul Kahfi, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'a bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Ayat ni selalu saya baca.
Ayat ni saya selalu baca bila saya tinggal rumah, saya baca ayat ni. Bila saya tinggalkan kereta, saya baca ayat ni. Di rumah saya dulu ada orang lempar air kencing. Dia botol kaca, dia baling daripada jalan, dia lempar, pecah. Di rumah saya dulu ada orang ambil duit siling, dia tabur sepanjang-panjang pintu gate. Dah pintu gate pula, pintu gate. Duit siling tu dia susun elok, teratur. Di rumah saya dulu tuan-tuan, orang nak pecah masuk, dia kumpil gerai tingkap. Di rumah saya dulu tuan-tuan, ada orang bawa botol cuka, dia nak simbah muka saya. Oh dahsyat, jadi penceramah ni. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok ni. Bawa botol cuka, nak simbah cuka. Bukan cuka makan, cuka getah. Cuka makan saya benar. Polis datang. Polis datang. Tu belum masuk lagi tuan-tuan. Yang 4-5 orang lompat pagar rumah saya, bawa kayu hoki. Tuan-tuan tahu? 4-5 orang bawa kayu hoki. Tuan-tuan tahu tak siapa yang rajin gaduh bawa kayu hoki? Tak tahu. Sebab ada orang masuk Islam, saya bela dia. Dia masuk Islam, dia bawa anak dia. Saya kata, duk, orang cari pasal orang nak ambil anak dia. Hang nak masuk Islam, hang punya pasal apa hang bawa anak hang? Bergaduh pasal anak dengan saya pun kena sekali. Sebab saya tolong letakkan mu'alah, bela. Kayu hoki tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi ada satu benda, satu ayat yang saya amalkan. Ayat tadilah. Kalau saya tinggal kereta, pergi ceramah, naik kereta abang, tinggal kat airport apa semua, tinggal parking kereta jauh-jauh, takut orang pecah kereta, takut orang pecah rumah, takut orang buat jahat kat rumah kita. Ayat yang saya baca tadi ialah ayat tadi, wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Insyaallah Allah jaga. Surah apa tu? Surah Al-Kahfi. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut, kamu kalau kamu tengok mereka tu seolah-olah kamu sangka mereka tu tidur, padahal mereka tak tidur. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud. Kalau kamu tengok mereka, kamu rasa mereka tu sedang tidur. Aiqaza, jaga, padahal mereka sedang tidur, kata Allah. Kalau kamu tengok Ashabul Kahfi, kamu sangka mereka tu jaga, padahal mereka tu tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Kami gerakkan badan mereka pergi ke arah kanan, kami gerakkan badan mereka pergi ke arah kiri. Wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid. Dan anjing mereka terjelek lidahnya duduk di pintu gua, duk tengok orang, menakutkan orang, tak ada siapa teringin nak masuk. Lawit talaqta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Tak ada siapa teringin nak masuk. Allah tutup takut. Sebab tu ayat ni kalau ada, tuan-tuan amaikan. Orang nak buat jahat, orang nak buat khianat pada kita, Allah jaga. Tiap-tiap hari baca ayat ni. Tapi hak mana meniaga, jangan duk baca pula. Wa tahsabuhum, tak ada siapa masuk kedai dia. Ha, elok. Yang tu ayat lain pula, tu kena belajar betul pakcik, kena belajar habis-habis. Baik, dalam ayat kisah Ashabul Kahfi tu Allah Ta'ala cerita tentang matahari. Matahari sentiasa menyinari mereka pagi, turun balik, pagi, esok naik balik, pagi, naik balik. Allah sebut cahaya matahari sebelah pagi. Sayang tuan-tuan, orang kita ni bila sebut cahaya matahari, hitam tak lagi, panas tu. Ini bahasa orang kita. Panas ni.
Tengok cerita Korea. Orang tua-tua dulu waktu matahari ni lah dia duduk berkebun. Waktu sekarang dah duduk sampah-sampah masjid dulu-dulu. Sekarang anak-anak kita tak ada apa, duduk main, duduk dalam bilik pasang aircon, dia tak kena cahaya matahari. Tuan-tuan, 309 tahun Ashabul Kahfi tidur, badan tak reput, tulang tak reput, gigi tak reput. Allah bolakkan belah kanan, Allah bolakkan belah kiri supaya darah dia berjalan, supaya dia tak melekat badan dengan tanah. 309 tahun dia orang tidur, bayangkan. Supaya darah berjalan elok, Allah bolakkan kanan, Allah bolakkan badan mereka belah kiri. Itulah kerja dah. Tapi sayang tuan-tuan, kita jarang bersenam. Kalaulah kita bersenam, kalaulah kita bersenam waktu pagi, matahari naik, itulah waktu duha. Sekarang ni lah tuan-tuan, waktu itulah kita berpeluh, waktu itulah kita buat kerja, tulang jadi kuat, gigi jadi kuat, badan jadi sihat. Allah sebut dalam Quran Suratul Kahfi. Jom lepas ni tuan-tuan, pukul 9.30, pukul 10 buat kerja. Kita dulu buat kerja masuk ladang, berpeluh-peluh sekarang ni. Jom kita buat balik cahaya matahari ni tuan-tuan. Tapi sayang, yang main cahaya matahari ni orang putih, berjemur orang putih. Orang Melayu pula duk ngendak buat teropong, duk ngendak dugong. Aduh, cepikir tuan-tuan, dalam Quran apa benda yang tak ada? Semua ada dalam Quran. Sambung balik ayat terakhir, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa syurga. Apa dia takwa? Balik pada ayat 59 At-Taubah tadi. Takwa ni banyak. Pertama, taat. Kedua, takut pada Allah. Ketiga, menjauhi larangan Allah. Lagi, hamka kata rindu pada Allah. Apa lagi takwa? Cinta pada Allah. Apa lagi takwa? Redha kepada Allah. Apa lagi takwa? Sayang kepada Allah, mengharap pada Allah. Itulah nama dia, takwa. Dan Allah Ta'ala kata disediakan syurga untuk orang macam ni. Persoalan dia, kita rindu kepada Allah. Nak mengubat rindu, Allah Ta'ala bagi pada kita 5 kali sehari semayang. 5 kali. Saya, sekolah saya tu ada surau besar ni lah, surau dia lebih kurang. Ada satu orang main cekak pinggang. Boleh jumpa Ustaz Kazim tak? Ustaz Kazim tak ada. Bila dia ada? Esok. Pukul berapa? Garangnya. Besok dia mai jumpa. Ya bang. Tak, saya nak komplain. Ya. Speaker kuat sangat. Masa bila? Masa azan. Ganggu saya tau. Saya bukan larang azan, tapi slow sikit. Garang. Ya nak semayang pun orang sini je, yang bang pukul saya bang. Minta maaf, nanti saya slowkan balik. Kalau kita gaduh dengan dia pun tak guna. Dia tengah marah pasal azan kuat, tak apa, nanti saya slow balik. Seminggu lepas tu datang balik. Pasal apa tak slow? Rosak. Dia dah loose. Kami dah adjust nak bagi slow, tak boleh. Dia tetap macam tu juga. Kalau abang boleh bagi sponsor hak baru, terus dia balik kan. Jenis tu pun ada. Yang jenis main langgar masuk dalam bilik saya pun ada. Langgar ya. Amboi, macam nak menjumpa menteri ya, punya susah. Tak, sebab ramai nak jumpa abang, kita ikut giliran lah. Kalau ada temu janji, kita ambil yang temu janji lah. Abang tak ada temu janji, abang main terpa, jadi susah lah, ganggu orang lain.
Tak apalah, abang dah masuk dah. Apa masalah abang? Dah nak tanya Ustaz satu je. Ya. Tak ke pasal apa orang kata saya bukan Imam Mahdi? Oh, sudah entah. Dia ni tak makan ubat ni. Saya kata kat dia, Allah, ada orang kata abang bukan Imam Mahdi ke? Ni masalah dia. Dia orang kata saya bukan Imam Mahdi. Oh, tak boleh macam tu. Ustaz bagus. Ustaz tak kata macam tu. Ustaz terima saya. Lega macam tu ada. Tengok penumbuk dia pun besar. Tak masalah dia pun tak percaya saya Imam Mahdi. Abang orang mana? Saya orang Cemur. Oh. Tapi nampak gaya tu, muka abang tu bulu kening tebal, dahi luar, kulit putih tu, nampak gaya Imam Mahdi tu ada. Saya kata, yang ni lah ustaz yang saya cari. Oh, sudah tuan-tuan. Abang orang Cemur lah, Cemur. Abang pandai cakap Arab lah? Abang pandai cakap Arab? Tak pandai. Yang tu masalah abang. Tu yang abang bukan Imam Mahdi. Sebab abang tak boleh cakap Arab. Oh, betul lah, tak boleh cakap Arab. Itu masalah abang. Hak lain betul lah, hak tang situ je. Oh, tak apa Ustaz. Minta maaf Ustaz, balik dah. Balik. Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia masuk kelas bahasa Arab 2 tahun dia cakap Arab mampu, tuan-tuan, dia main pula jumpa kita. Ni jenis-jenis manusia macam ni. Dia komplain azan tu kuat. Apa yang bising-bising azan je lah. Dah masuk waktu azan je lah. Dah masuk waktu semayang lah, nak azan apa? Marahnya. Sekarang ni orang dah ada jam. Masuk waktu 1.20, 25, 1.15 dah masuk Zuhur. Engkau semayang lah. Yang bang-bang apa lagi? Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tuan-tuan nak kata apa? Saya tak kata apa Ustaz, saya pergi menampar je Ustaz, nak elok. Lepas tu masuk lokap. Mana dia tampar dia? Dia guna otak dia, kita pun guna otak dia. Macam ni abang. Azan tu dia nak bagi tahu masuk waktu. Yalah sekarang dah ada jam. Masuk waktu sudahlah abang, apa lagi? Abang pernah pergi airport tak? Abang pernah pergi dah airport? Ada kan? Tiap-tiap kali kapal terbang tu nak terbang, dia buat apa? Panggilan terakhir kepada penumpang-penumpang. Tuan ingat tak? Penumpang-penumpang yang menuju pesawat A301 ke Mumbai, sila ke pintu gate 8, sila ke gate 8. Nampak? Saat-saat dia umum, ting ting ting. Penumpang-penumpang Mas Airline ke Mumbai, sila ke gate 8 sekarang. Ting ting ting. Yang nak pergi naik kapal terbang ke Mumbai tu 200 orang ya, tapi satu airport dengar. Hak tengah makan dengar, hak tengah masak dengar, hak tengah buat tiket dengar, hak tengah duk bungkus beg pun dengar, tengah duk tarik beg pun dengar, tengah menyembang pun dengar. Pak siapa bagi dengar? Padahal yang nak pergi tu hanya 200 orang nak pergi ke Mumbai. Serupa itulah dengan azan. Bila kita azan, bang ni lah nak bagi peringatan. Padahal yang datang apa kerak je, bang saja. Macam tu lah. Satu, cuba tuan-tuan tengok, berkali-kali dia umum, berkali-kali penumpang-penumpang pesawat A304 ke Mumbai, sekarang adalah masa untuk daftar masuk. Penumpang-penumpang, panggilan terakhir kepada penumpang-penumpang A103 ke Mumbai, panggilan terakhir pula dah. Saat-saat dia cerita, pasal apa? Dia suruh kita buat persiapan awal. Kita tengah minum, tinggal teh, tinggal kopi. Dia panggil mak, kita penerbangan ke Mumbai, tinggal padahal lagi sejam. Sebab apa? Sebab nak buat persiapan. Kejap-kejap dia panggil, tak ada siapa pun komplain.
Ada tak tuan-tuan pergi komplain dekat orang tu, hang tak boleh mekak, bising mekak tak habis-habis? Tak. Pasal apa? Pasal ada orang yang terpanggil dan dipanggil dengan panggilan tu. Begitulah dengan azan. Dia tetap bagi peringatan 5 kali sehari, lagi nak qomat lagi 5 kali lagi. Sebab apa? Dia bagi peringatan, suruh semayang, buat persiapan. Sama ada kita nak dengar, nak datang, mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Tapi orang yang bertakwa, bila dia tengok azan, dia rasa rapat dengan Tuhan. Cuba tuan-tuan tengok, bila datang ribut orang azan, baru ni ribut di Ipoh, pusing-pusing semua rumah, bumbung. Apa dia buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak menyorok balik motor pun ada. Yang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ada tak waktu ribut dia buat benda lain, karaoke? Di matamu, ada tak? Tobat lahum tak ada. Lakum dinukum ya. Dia azan. Subhanallah, Masya Allah. Dekat tak azan dengan kita? Seolah-olah ada satu panggilan yang tarik kita. Bila lahir saja satu budak, belum apa-apa dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tak azan, apa jadi pada bapak dia? Mak bising, mak mertua bising, tak azan lagi anak kamu tu. Kamu azan. Dah panggil Tok Bilal, dia dah hair tu. Kamu je lah azan. Marah no mak dia. Bapak begini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nas Cina datang, sudah tukar sekarang. Azan tu dekat sangat dengan kita tuan-tuan. Orang nak pergi umrah, walaupun dia penyanyi, tetap orang azan. Yang nak pergi umrah tu awi, yang nak pergi umrah tu Amy Search, penyanyi tu. Sebelum Amy Search turun ke tanah suci, kita hiburkan dengan Fantasia Bulan Madu. Tak tahu. Semua azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekat sangat kita dengan Tuhan. Rapat kalimah azan tu. Subhanallah. Apatah lagi kalau masuk waktu semayang. Ni hari Jumaat, bila azan, oh, hari ni aku nak sembahyang Jumaat. Bila azan kali kedua, duduk diam-diam, tak cakap dah, apa pun tidak ada, main handphone pun tidak ada, konsentrate betul dah azan yang kedua. Beza tuan-tuan orang yang bertakwa dengan Allah. Dia dengar azan tu, dia tunduk pada Allah. Bingkah bangun dia, dia tengah tidur, azan bangun dia, pergi ambil wuduk. Bagi orang bertakwa. Bagi orang yang tak bertakwa, azan ni menyemak, azan ni bising. Tengah-tengah kenduri kahwin orang azan, masa inilah kau nak azan, kau tak fikir ke kenduri kahwin ni? Dia marah. Kenduri kahwin dia lagi besar pada sembahyang zuhur. Sedangkan azan ni tuan-tuan, tunduk kita pada Allah. Allah panggil aku sembahyang, hayya 'alas salah. Itulah ciri-ciri orang takwa. Bila sebut satu-satu benda yang ada kaitan dengan Allah, jiwa dia tunduk, hati dia tunduk pada Allah, maka dia jadi orang bertakwa. Maka kata Allah, orang macam ni aku sediakan syurga untuk dia, seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, dengan keinginan kita. Apa keinginan kita? Hari lepas ada satu makcik ni, dia meninggal. Jadi anak dia telefon isteri saya, dia beritahu mak dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Isteri saya kata, alhamdulillah lah, Allah sayang kat dia. Dia pun rindu ke arwah suami dia. Mudah-mudahan boleh jumpa baliklah dengan arwah suami dia di alam sana, kata isteri saya. Saya diam. Habis makan nasi, saya tanya, kenapa mama cakap macam itu? Abang weh, makcik ni ajak pi mana pun tak mau. Ajak pi mana pun tak mau. Dia duduk di rumah, kerja dia nak sembahyang, dia nak pi masjid, nak mengaji, apa pun tak mau dah. Orang main Minang pun dia tak mau. Dia kata tak boleh, saya ingat arwah suami saya. Saya sayang pada dia, saya tak mau kahwin lain. Apa jangan main Minang. Oh. Akak-akak kalau datang sekolah saya ramai Minang. Sekolah saya umur 70 kahwin. Perempuan, hak lelaki 79. Gini kahwin. Larat ke makcik? Larat. Nah, eloklah kahwin. Ada yang marah saya, ustaz pasal apa ustaz bagi depa kahwin, dah tua-tua ustaz, buat apa ustaz bagi dia orang kahwin, nak buat apa ustaz, tua-tua dah. Saya kata biarlah dia orang kahwin, tahulah dia orang nak buat apa. Terus kita duduk fikir, benda tu tak payah ajak apa, dia pun tahu. Dia kata tak mau kahwin dah. Pi mana pun tak mau dah. Dia kata saya ingat suami saya. Saya ingat suami saya. Saya cinta suami saya. Saya ingat suami saya. Itu yang sampai mati. Punya setianya pada arwah suami dia. Walaupun suami dah tak ada, masih ingat pada suami dia. Ninggai 3-4 hari lepas. Soalan, ustaz, bolehkah kita jumpa balik suami kita? Bolehkah kita jumpa isteri kita? Bolehkah kita jumpa anak-beranak kita? Boleh kan? Boleh. Ada dalil dah ustaz. Zaman sekarang nak dalil semua. Buka surah At-Tur ayat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allah kata akan berhimpun balik mak, anak, bapa, suami, berhimpun balik dalam syurga. Seronok-seronok ramai-ramai dalam syurga. Balik buka surah At-Tur. Kita rindu pada mak kita, ada harapan duduk dalam syurga, jumpa balik. Kita rindu pada arwah anak kita mati hari tu kena Covid, jumpa balik dalam syurga. Sampailah bila kita duduk dalam syurga ni tuan-tuan, anak beranak kita, sekaum keluarga kita ramai. Datang ahli-ahli syurga yang lain datang, dia tanya pada kita, apa amalan kamu di dunia yang menjadikan kamu boleh kumpul balik anak-anak dalam syurga? Apa amalan kamu dalam dunia? Orang tadi menjawab, qalu inna qablu ahlina musyfiqin min qablu musyfiqin. Kami ketika kami hidup dalam dunia dulu, kami anak beranak kami jadi musyfiqin. Kami musyfiqin. Alhamdulillah hari ini kami bertemu balik dalam syurga, satu keluarga kami. Last hari ni ceramah, jom jadi musyfiqin. Jadi golongan musyfiqun. Jadi golongan ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa dia golongan ini? Musyfiqin, syafaqah, maksudnya ialah orang yang berhati-hati, orang yang berwaspada, orang yang berjaga-jaga, orang yang ambil berat, orang yang ambil tahu apa benda yang dia nak buat, dia jaga-jaga, jangan buat dosa. Itu nama dia syafaqah. Yang dia nak minum ni, dia kaji halal ke haram. Yang haram, yang syubhah, dia tak bagi ke anak-anak dia. Jangan haram. Dia nak makan ni tuan-tuan, dia kaji dulu halal ke haram. Syubhah, tak mau, tak halal. Anak dia nak keluar daripada rumah, pakai seluar legging ketat, anak darah dah. Pak dia kata masuk, pergi pakai jubah, masuk.
Ayuh ni untuk boleh. Bukan ayah kata tak boleh, Allah kata tak boleh. Masuk. Isteri dia malam-malam ni duk main. Tengok apa? Raja ni tengok ni. Tengok benda berdosa tu. Aurat orang tu tutup. Anak dia dah pukul 6.30 ni. Dah subuh dah masuk. Kamu dah kejutkan si Leman tu? Belum abang, pergi kejut. Dah subuh dah kita jemaah. Anak dia semayang ke, anak dia tutup aurat ke, anak dia bayar zakat ke apa ke, semua dia ambil berat. Sampai pada satu tahap anak dia nak kahwin dengan siapa pun dia ambil tahu. Anak kita keluar dengan siapa tu? Dengan kawan dia, lelaki perempuan. Buat apa? Dia tahu semua ni. Ini dipanggil syafaqah. Kalau kita nak berkumpul balik ahli keluarga kita dalam syurga, akak-akak, abang-abang, tolong jadi syafaqah. Berhati-hati, cari yang betul-betul halal untuk kita buat. Benda haram langsung tak usik. Kena buat, tuan-tuan. Kalau teringin nak jumpa balik suami kita dalam syurga, isteri kita dalam syurga, mak bapak kita dalam syurga. Jangan kita tak kisah. Anak dara kita keluar dengan boyfriend, pi Kuantan tengok wayang, kita tak kisah pun. Mana pergi Intan tu, dia tengok wayang dengan siapa? Dengan Syafiq. Balik bila? Habis wayang balik lah. Ada kamu pesan beli popcorn? Ada. Itu pula dia pesan, tuan. Benda haram jangan buat. Saya takut, tuan-tuan, hari ni kita dah tak kisah. Anak kita pakai rantai salib. Rantai halus, lambang salib. Kita ingat ke bunga ros rupa salib? Hari ni ada anak perempuan kita, dia buat tattoo lambang setan, 2 tanduk lagi. Dahsyat, tuan-tuan, kalau kita tak berhati-hati. Mak dia bawa anak dia datang jumpa saya, anak perempuan. Mak dia nak selak belakang baju anak dia tu, belakang badan anak dia. Ustaz, mai tengok belakang anak saya. Saya kata tak payah, kak. Tak payah. Buat apa saya tengok aurat? Nak tengok, nak tunjuk ke ustaz? Tak payah. Kak seorang tengok dah. Belah kanan rimau, belah kiri naga. Dekat belakang badan anak perempuan, anak dara dia, tattoo rimau, naga. Atau kau nak buat apa dengan saya? Dah lah ustaz, tolonglah. Tolong apa? Nak ambil serika, pergi pekuk buang. Macam mana nak buang tattoo tu? Serika panas-panas pergi pekuk kan? Saya tanya kat anak dara dia, ya kak pergi buat pasal apa? Saya tanya kak, pasal apa kak pergi tattoo? Sekarang biasa trend. Siapa buat? Kedai Cina. Mana? Talih Jaya. Nyesal tak? Macam mana nak buang? Getik-getik, tuan-tuan. Cara dia bercakap tu. Nyesal tak? Lepas tu macam mana nak buang? Selang beruk je, tuan-tuan. Jom kita sebagai mak bapak jaga elok-elok. Kita kalau boleh nak sangat-sangat berjumpa balik ahli keluarga kita dalam syurga. Tapi kalau macam ni perangai macam mana? Hak suami kita pantang jumpa kura-kura, dia hambat kura-kura, buat balik ke rumah, duduk belakang rumah, duk gosok belakang kura-kura, duk tengok. Ni macam 6, yang ni macam 4. Dia panggil isteri dia pula, Leha, yang ni 6 kan, 4. Lah bang, yang ni 2. Ni 1, 6, 4, 2, 1. Tikam nombor. Menung kura-kura tu. Apa hang korang ni tadi? Laki bini cari kura-kura sebab cari nombor ekor. Ada, tuan-tuan. Yang jenis tu ada zaman sekarang.
Saya sebagai penceramah tahun 90 saya dah ceramah dah. Tadi saya turun pada hotel, tadi ada satu orang, dia duduk dalam kereta dia dengan anak dia. Dia tengok saya usung beg nak bola kereta tu, dia datang. Ustaz Kazim ke? Ya. Ya saya. Allah! Kenapa bang? Mudanya. Astagfirullahalazim. Muda tak mana tua lah. Duk, saya bayangkan ustaz tua. Tengok muda. Abang umur berapa? Saya 63. Oh, saya kata sebayar kita. Allah, panjang betul Allah dah. Allah. 63 kita sebayar, tapi saya tak nak buat tua. Macam mana Tuhan bagi? Saya ceramah tahun 90. Bayangkan tahun 90 saya ceramah dah. Sekarang 22. Berapa puluh tahun dah saya ceramah dah. Apa benda yang saya tak jumpa? Mula-mula saya ni bertugas sebagai kaunselor, guru tahfiz Quran, lepas tu kaunselor kekeluargaan, lepas tu lecturer, lepas tu imam masjid, semua benda saya buat. Bila saya jadi kaunselor itulah yang saya jumpa. Dia mari pejabat saya, dia kata, Ustaz, saya nak minta cerai sebab suami jahat. Apa dia buat? Dia bawa balik jantan, dia suruh jantan tu tidur dengan saya. Sebab dia nak tengok suami gila. Tak. Dia gila. Lain. Saya dah tak tahan, saya dapat suami macam ni Ustaz. Saya duk jantan, layan jantan lain Bangla lah apa, dia bawa balik, dia suruh tidur dengan saya. Apa saya nak buat Ustaz? Allahu Akbar. Hak jenis ni pun ada. Saya kata tak apa, kak pergi report polis. Pergi report polis, buat laporan suami akak memaksa akak melakukan dok. Report. Kemudian pergi Jabat Agama, buat aduan, saya terpaksa keluar daripada rumah nak selamatkan diri saya daripada menjadi hamba seks semua ni. Lepas tu kak dapat 2 surat ni, kak main jumpa saya bagi kak duduk di rumah pondok. Tu pondok tu kosong, kak duduk situ. Dia buat semua dapat, pergi duduk sebentar, kes nak panggil. Petang tu suami dia datang. Dia menjerit di pintu pagar. Saya keluar. Ya bang. Tak, ya Ustaz suruh isteri saya, kalau saya report polis, Ustaz kenal. Saya kata report. Pergi report. Tak Ustaz suruh isteri saya, Ustaz kenal. Saya kata pergi report. Yang abang bawa balik jantan, suruh tidur dengan isteri abang, abang tak kenal lah. Oh, tu nama dia gila. Gila babi nama dia. Babi pun tak gila macam tu. Sepatutnya isteri awak bimbing dia untuk masuk syurga, pimpin dia, bawa masuk syurga. Tapi apa yang awak buat sekarang? Macam-macam pengalaman saya hidup tuan-tuan. Ini kalau buat cerita ni laku filem, tapi itulah realiti dia dalam kehidupan kita yang macam-macam. Tuan-tuan tak jumpa lagi, tak tahu kalau tuan-tuan jumpa. Saya tengok dalam tanah saya ada tanah, tapi saya tak majukan tanah tu. Sebab tanah tu dekat Lombong, saya cadang saya nak buat pondok. Bila datang banjir, runtuh tanah, hakis. Saya kata kalau aku buat pondok orang tua-tua dengan orang tua-tua jatuhlah Lombong ni, tak payah lah. Saya pun tak pergi tengok lah tanah tu, dah tak berminat saya dah. Sekali saya pergi, ada rumah pondok situ. Siapa pula rumah ni pula? Bila saya tengok sepati ada anak, ada perempuan, biar pilih lagi pun saya tak duduk rumah ni, hang duduk lah, aku suka hang.
Bulan depan saya pergi, tinggal pondok dah, rumah ya orang dah tak ada. Kawan saya tu, dia kata, Ustaz tahu tak siapa yang duduk sini? Mana saya tahu, sebab tahu Ustaz tengok. Dia tu bapa dalam masa yang sama, dia suami pada isteri dia. Macam mana? Tak faham. Aku pening kepala, ulang balik. Dia bapa, dia ada anak perempuan, dia sumbang mahram dengan anak perempuan dia, dapat anak lah. Dia lari sana, dia pindah sana, dia pindah sini. Polis duk cari macam-macam Ustaz. Lah, aku tak tahu. Kalau aku tahu hari tu duk atas tanah aku pula. Ada tuan-tuan, bapa dia jadikan anak dia sebagai isteri, dapat anak pula. Ni macam mana kita nak jumpa dalam syurga ni tuan, kalau dah macam ni. Jadi insya-Allah cerita-cerita ni tuan-tuan, 30 tahun lebih saya berceramah ni, akan saya muatkan dalam filem terbaru saya. Ini nak kempen ni. InsyaAllah bulan depan saya akan mulakan syuting. Syuting ke sunting? Syuting ni bulan depan, cerita tentang sejarah kehidupan saya akan diterbitkan insyaAllah. Cerita macam mana sakit. Cerita ni cerita seram. Seram pun ada, sedih pun ada. Cerita tentang Ustaz Kazim, dan pelakon dia ialah Ustaz Kazim sendiri. Ini hebat. Saya tanya dekat dia orang, waktu muda ke waktu tua? Dia kata, Ustaz, kita akan ambil daripada waktu Ustaz muda sampai Ustaz tua. Okey, waktu saya muda, siapa yang akan pegang peranan saya? Kami cadang Ustaz Zul Arifin. Astaghfirullahalazim. Saya kata jauh sangat muka saya dengan Zul Arifin, tak padan. Hampa ni pada-pada lah pun. Carilah muka Yairah Zul Arifin apa balun kat saya. Lah buat skrip, ubah balik Ustaz Kazim tak ada zaman muda. Cerita dia sekarang, zaman sekarang. Nanti saya akan tunjukkan macam mana bila saya makan nasi, nasi yang saya makan tu jadi ulat. 6:30 petang saya makan nasi, suap 1, suap 2, suap 3 ulat. Saya tengok dalam pinggan ulat. Saya buang nasi tu dekat lantai, dia jadi nasi. Saya tengok dalam pinggan, dia jadi ulat. Oh, dahsyat tuan-tuan ilmu manusia ni. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan dalam filem nanti. Ni teaser ni, cerita tak siap ni. Saya imam masjid. Saya buang jawatan saya jadi imam. Saya berhenti kerja pensyarah, saya berhenti kerja kaunselor, saya jadi imam masjid. Elang 500. Daripada gaji ribu-ribu, letak jawatan 500. Masjid kata, kami tak mampu Ustaz bayar Ustaz. 500 boleh Ustaz? Ada aku minta duit. Dia cakap, saya nak jadi imam pasal apa? Sebab saya nak mengulang Al-Quran. Bila saya jadi penceramah, saya jadi kaunselor, kaunseling semua ni, saya tak boleh nak mengulang Quran. Saya hafal Quran, saya nak mengulang balik. Saya nak duduk tempat tu imam, saya jadi imam, saya boleh jadi baca Quran. 1 hari saya boleh habis 5 helai. 2 hari saya boleh habis 1 juzuk. Dalam semayang aja baca Quran. 2 bulan habis 30 juzuk mengulang dalam semayang. Itu nak minta jadi imam. Bila saya nak pergi semayang subuh, saya ni dalam rumah kuartus imam tu, dia berombak. Berombak. Angin apa pula tiup ni? Kursi makan terangkat, kusyen terangkat. Bila saya tengok ke muka pintu, saya nampak tangan keluar daripada bawah pintu tu, berbulu hitam, tengah duk kocak. Ini pengalaman-pengalaman saya yang akan saya buatkan dalam filem yang terbaru. Dan ini bukan tipu, ini cerita betul. Kalau ada orang yang kata betul ke santau tu ada, betul ke jin ni ada,
Sila tonton di Pawagam. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Siapa pelakon dia? Orang depan tuan-tuan. Pengarah tanya, ustaz boleh berlakon ke? Insya-Allah kot. Berlakon ni teruk ustaz. Penat. 24 jam berlakon. Betul tuan-tuan. Saya berlakon dengan Mamat Khalid 18 puasa. Tangkap orang tak puasa. 2 hari demam. Punya panas, duk ulang benda yang sama dengan ayah kucing. Naik van mayat. Balik demam. Tapi saya kata dekat pengarah tu, saya kata macam ni dah bang. Filem ni filem saya. Kalau saya tak berlakon, saya yakin orang yang berlakon tu dia tak boleh menjiwai macam mana kena santau. Biar saya menjiwai dengan ekspresi muka saya, keadaan saya. Macam mana waktu saya sakit, saya duduk tengah-tengah rumah, waktu maghrib tu ada satu perempuan datang dekat muka pintu. Dia kata kat saya apa tau? Padan muka. Ceramah mengata ke orang, padan muka engkau, biar engkau rasa. Perempuan tergelak. Besok maghrib datang lagi, dialog yang sama tuan-tuan. Orang lain tak nampak, saya seorang je nampak. Saya nak tunjukkan pada penonton macam mana saya berhadapan dengan perempuan tu. Dan saya yakin pelakon lain kalau dia berlakon, dia tak erti nak buat. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau keluar filem nanti akan jadi manfaat pada masyarakat. Tu je tujuan saya. Tak ada apa tuan-tuan. Dan bulan lepas, minggu lepas, ada seorang pak lawak pelakon. Dia kata, ustaz, saya nak masuk sekolah pondok ustaz. Saya dah tak nak terlibat dengan filem, tak nak terlibat dengan TV, tak nak jadi pak lawak, tak nak jadi pelakon, apa pun tak mau dah. Saya nak belajar di pondok. Saya nak hijrah ustaz. Saya kata silakan. Pondok tu ada kosong, duduk. Dia artis, dia hijrah masuk pondok. Saya pula orang pondok, hijrah masuk artis. Wallahu a'lam. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik, terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.